Salam sejahtera saya ucapkan. Kami dari kumpulan 4 akan membincangkan inklusif dan eksklusif dalam beragama dan toleransi di Sabah. Saya Ernest Ipuy akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Seperti yang kita ketahui, Sabah terkenal dengan kepelbagaian masyarakat, kepelbagaian agama, etnik, dan budaya. Pada masa yang sama, kepelbagaian ini memerlukan kepahaman tentang cara agama diamalkan sama ada secara inklusif ataupun eksklusif. Dalam kajian kumpulan kami ini, ia akan menelitikan bagaimana kedua-dua konsep ini mempengaruhi toleransi dan hubungan sosial di Sabah. Objektif dalam kajian ini ialah membandingkan konsep, melihat realiti masyarakat, dan memahami kepentingan toleransi dalam kehidupan berbilang agama. Eksklusif merujuk kepada pendekatan beragama yang menegaskan bahwa ajaran sendiri merupakan kebenaran yang paling sahih berbanding ajaran lain. Pendekatan ini biasanya menekankan keteguhan prinsip, identiti agama yang jelas, dan pematuhan yang kuat terhadap agama asal. Dalam arti kata lain, eksklusif merupakan sesuatu kelompok yang meyakinkan dan menegaskan bahwa ajaran mereka merupakan ajaran yang paling betul berbanding dengan ajaran agama lain. Tapi, dalam arti kata lain, eksklusif ini juga terdapat kebaikan serta cabaran dia tersendiri. Antara kebaikannya adalah eksklusif ini membantu membentuk pegangan yang lebih kuat, keyakinan yang mendalam, serta identitas keagamaan yang tersusun. Akhir sekali, cabaran eksklusif ini adalah ia akan berpotensi mewujudkan jarak atau salah paham antara komuniti itu berbeza. Ia disebabkan oleh ketidakseimbangan dengan rasa hormat dan kefahaman terhadap perbedaan itu sendiri. Maksud inklusif. Apa itu maksud inklusif? Inklusif ialah sikap mengakui kewujudan agama atau kepercayaan lain, walaupun tetap berpegang kepada agama sendiri. Amalan inklusif ini menekankan kesetiaan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menghormati perbezaan antara kaum, agama, dan budaya. Amalan ini sesuai dalam masyarakat majmuk kerana mengurangkan konflik dan meningkatkan persefahaman. Amalan ini tiada paksaan dan memberi ruang kepada nilai kemanusiaan sejagat. Antara perbezaan inklusif dan eksklusif pula ialah inklusif fokus kepada hanya satu kebenaran dan boleh wujud jarak antara komuniti. Bagi eksklusif pula ialah lebih terbuka dan melihat perbezaan sebagai sebahagian besar dalam kehidupan bermasyarakat. Realitinya, kedua-duanya wujud dalam setiap agama, tetapi toleransi menentukan bagaimana ia diterjemahkan dalam kehidupan sosial. Seterusnya, bagaimanakah toleransi wujud di Sabah? Pertama, pengaruh keluarga dan komuniti yang terbiasa hidup berbilang bangsa. Kedua, nilai hormat menghormati yang sudah diajarkan sejak kecil. Ketiga, kesedaran bahawa keamanan dan keharmonian lebih penting daripada perbezaan. Keempat, kerjasama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, sambutan perayaan, dan aktiviti kampung. Seterusnya, saya akan membentangkan realiti kehidupan di Sabah. Masyarakat Sabah menunjukkan toleransi tinggi melalui kehidupan harian seperti perkawinan campur etnik dan budaya, aktiviti komuniti yang disertai semua agama, rumah ibadat berada berdekatan tanpa konflik besar. Seterusnya, sekolah dan tempat kerja menjadi ruang utama interaksi sosial inklusif. Dan akhir sekali, kebiasaan saling hadir ke majlis perayaan seperti Hari Raya, Christmas, Hari Keamatan, Deepavali, dan Tahun Baru Cina.
Oke, seterusnya kepentingan pendekatan inklusif. Pertama, pendekatan inklusif dapat mengurangkan konflik berkaitan agama dan prejudice. Apabila kita belajar menghormati perbezaan antara satu sama lain, salah paham dapat dielakkan dan hubungan antar komuniti menjadi lebih baik. Ini bantu mengurangkan ketegangan yang sering berpunca daripada perbezaan agama atau budaya. Kedua, pendekatan inklusif dapat mewujudkan suasana hidup yang lebih selamat, harmonis, dan stabil. Apabila setiap orang merasa diterima dan dilayani dengan adil, masyarakat menjadi lebih aman, kita lebih cenderung untuk bekerjasama bukan bertelaga, dan ini meningkatkan keselamatan serta keharmonian. Ketiga, pendekatan ini juga meningkatkan rasa kebersamaan sebagai rakyat Sabah dan Malaysia. Walaupun kita datang daripada berbagai kaum, budaya, dan agama, pendekatan inklusif dapat menyatukan kita dengan nilai serta tujuan yang sama. Ia membina rasa bangga dan bersatu sebagai satu masyarakat. Keempat, pendekatan inklusif membantu membentuk masyarakat yang matang dalam perbezaan. Ini bermaksud kita mampu menerima pandangan dan cara hidup orang lain dengan lebih terbuka. Perbezaan tidak dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai kekuatan yang menjadikan masyarakat kita lebih kaya dan maju. Seterusnya ialah cadangan untuk mengamalkan pemahaman inklusif dalam amal beragama dan toleransi di Sabah. Cadangan pertama ialah menggalakkan pendidikan toleransi dalam sekolah dan juga institusi. Cadangan yang kedua ialah menjalankan dialog antara ketua agama dan juga komuniti. Cadangan yang ketiga ialah mempromosikan nilai empati, hormat, dan kemanusiaan sebagai asas hidup bersama. Yang terakhir ialah cadangan yang keempat, menambah program interaksi agama dan budaya untuk meningkatkan kesepahaman. Kesimpulannya di sini ialah Sabah merupakan contoh masyarakat majmuk dengan toleransi yang kuat. Selain itu, konsep inklusif dan eksklusif ini tidak semestinya bertentangan. Yang terpenting ialah cara ia diamalkan dalam konteks masyarakat. Seterusnya, pendekatan inklusif dan eksklusif dalam toleransi adalah kunci utama untuk mengekalkan keharmonian dalam negeri berbilang agama seperti Sabah. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.